Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Selamat datang, selamat mendengar ke podcast Kerusi Goyang. Kerusi itu tidak selalunya kukuh, tidak selalunya utuh. Kadang-kadang ia bergoyang juga. Kerusi Goyang mengupas isu-isu semasa masyarakat supaya menjadi iktibar dan panduan untuk kita. Kerusi itu tetap bergoyang. Selamat datang ke podcast Kerusi Goyang. So pada hari ini kita ada tetamu yang cukup hebat, tetamu yang pada satu ketika dahulu saya pernah undi dia. Tapi dekat 20 tahun dululah kan. Kita undi dia supaya kita pastikan dia dapat jadi juara. So di hadapan saya kita ada Asmawi Aini. Khabar? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Doktor, terima kasih jemput saya. Satu ketika dulu Mawi interview saya. So hari ini saya interview Mawi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma tadi bila pasal undian tu, nak saya bayar balik ke apa? Taklah. Saya nak menunggu 50,000 yang kata menang baru-baru ni. Tawan ada dapat tempias tak? Jadi kalau ada tempias 50,000 tu boleh juga kan nak bagi? Tak ada. 50,000 tu tak ada kena-mena dengan saya lah. Tak ada guna dengan saya. Tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena. So Mawi, apa khabar sekarang? Apa rencana sekarang? Alhamdulillah, saya sekarang full time dengan Radio Zayan sebagai penyampai radio sebelah pagi, Zayan Pagi. Saya bersama dengan Faizal Ismail dan juga Anas Tahir. Jadi Isnin sampai Jumaat tu pukul 6 sampai 10 tu memang saya punya slot lah. Lepas tu selebihnya tu saya fokus pada produksi saya lah. So jadi kalau kita tengok Mawi ni, Mawi penyanyi, Mawi penghibur, Mawi penyampai, Mawi pengacara, Mawi peniaga. Semua P dia siapa. Jadi P apa yang tertinggal ni? Jangan jadi penyamun, jangan jadi penyangak. Itu cukup baik lah tu kan. Ya. Jadi kita nak cerita hari ni Mawi, kita fokus sikit tentang dunia kehidupan sebagai seorang artis. Mawi pernah bangun dalam kencah kehidupan sebagai seorang artis. Betul? Ya. Lama tak duduk dalam artis? Daripada 2005 sehingga ke hari ni saya masih rasa Mawi ni sebagai seorang artis yang hebat. Orang yang boleh bertahan lama, orang masih sebut namanya tu hebat orangnya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang masih teringat-ingat itu, maknanya kita ada impak dalam hati jiwa manusia itu. Tapi kadang-kadang dunia artis ni Mawi, satu je. Orang kata untung sabut timbul. Kalau tidak dia tenggelam. Kita nak jadi untung sabut tu. Macam mana nak jadi untung sabut yang kita boleh orang kata ingat kita dan kita berjaya menjadikan sebagai satu sukses career kita selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Arab Mawi sebut dalam Zayan tadi, abadan. Dunia artis ni kalau orang tak masuk dalam dunia tu dia takkan faham lah. Cuma dia dapat tengok luar, orang nampak dia glamour, dia sebagai selebriti, orang terkenal dan sebagainya. Cuma kalau dia dah masuk dalam industri hiburan ni, dia akan faham. Sama juga bidang apa sekalipun, kalau kita tak masuk bidang tu, kita tak akan faham, dan kita tak lalu dan kita tak akan faham. Jadi persoalan macam mana nak bertahan apa tu, yang pertamanya sebenarnya tengok balik niat kita masuk dalam bidang seni ni apa? Nak glamour semata-mata? Nak suka-suka? Nak jadikan sebagai kerjaya? Kerjaya ataupun nak hobi, ataupun memang betul-betul cintakan dengan seni tu. Patah balik pada Mawi. 2004. Jangan 2005. 2005 dah menang. 2004. Sebelum tu pernah bercita-cita untuk jadi sebagai seorang artis? Saya tak pernah terfikir untuk menjadi penyanyi. Tapi saya bercita-cita nak jadi penyampai radio. Itu tercapai selepas beberapa tahun saya menyanyi. Macam tu. Sebab dulu memang kerjaya saya sebagai DJ Pasar Raya. Pasar Raya, DJ kahwin dan DJ Pasar Raya dan DJ kedai karaoke satu lagu RM2 kat Johor dulu. Restoran kalau orang datang nyanyi satu lagu RM2. Saya dapat gaji 50 sen. Toke dapat RM1.50 tu dulu. Jadi saya simpan cita-cita tu. Kalau saya masuk AF ni, kalau berjaya tak masuk final pun tak apa, at least saya dapat jadi DJ radio pun dah okey. Itu orang kata ketuk pintu lah supaya kita ada ruang rezeki yang baru daripada situ. Tapi tak apa, bila dah jadi artis ni, saya sebut artis lah, artis ni kita anggap sebagai umum, tak kira lah sebagai penyampai ke pelakon ke penyanyi ke dan sebagainya. Ulang balik ayat tadi, untung sabut dia timbul. Berapa lama seorang artis itu dia boleh berada dalam pesada pasaran tersebut? Kalau dia masih, orang kata istilah dia minta maaf lah Mawi, laku, mungkin tak ada masalah, dia ada job, istilah kita lah hari-hari ada job. So kita pun tak risau. Tetapi kalau timbul
timbul satu hari nanti dah tak ada job. Betul. Kita boleh bangun pagi hari itu, kita rasa alamak hari ni tak ada job lah. Dan makin hari dia seolah-olah seperti orang kata kesan domino. Hari ni tak ada, besok tak ada, lusa tak ada, tulat tak ada, dia tak jadi ada, domino. sampai Ke sudah tak ada. Jadi itu yang kita agak risau. Betul. Untuk kerjaya seperti ini. Ya. Macam mana Mawi mengatasi masalah ni? Yang pertama sebenarnya, waktu kita berada di alam glamour tu lah, maksudnya masih orang perlukan kita, orang perlukan kita. Betul. Sebenarnya waktu itulah kita kena beringat. Kita kena beringat betul-betul. Sebab dalam dunia artis ni, kita tidak menjanjikan mewah semata-mata. Memang kalau ikut pengalaman saya, selepas saya keluar Akademi Fantasia dulu, jadual saya penuh selama 3 tahun. Jadi 3 tahun tu saya tak risau dengan income waktu tu. Penuh 3 tahun? 3 tahun jadual saya dah penuh, disusun oleh pihak maestro waktu itu. Cakap, wow, 3 tahun penuh. Jadi 3 tahun saya tak risau. Tapi Alhamdulillah dalam masa 3 tahun tu, ada orang-orang keliling saya yang selalu mengingatkan saya, ingat ni tak kekal ni, benda ni tak kekal ya. Mungkin 3-4 tahun lepas tu kau akan slow, ada datang orang yang baru. Jadi waktu itu sebenarnya kalau tak ada penasihat-penasihat keliling saya ni, mungkin saya pun dah hanyut. Sebab saya pun, kehidupan saya pun tiba-tiba berubah. Daripada orang tak kenal, ada tak kenal sebelum ni, siapa peduli saya pun semua, dengan tiba-tiba keluar AF dengan income yang saya tak pernah terfikir lah. Boleh dapat income sebanyak tu dalam masa sebulan sekian punya pendapatan kan. Betul orang cakap tentang kejutan budaya. Saya lalui benda tu. Dan pada awalnya tu kita pun jadi macam panik dengan gaji pertama kita 80,000. Doktor bayangkan, gaji pertama bulan pertama 80,000. 80,000. Lepas tu duit belum masuk bank lagi ni. Manager daripada maestro tu beritahu saya, bulan ni awak punya gaji lebih kurang 80k. Saya tanya, K tu apa? Saya tak pernah dengar K. Tanya balik tu. Saya tanya, K tu apa? 80,000. Itu dah tolak 80,000. orang lain belum? Dah tolak manager, dah tolak apa semua. Dah tolak lah tu. Dah tolak habis semua tu. Clean saya 80,000 dalam bulan pertama. Cakap, banyaknya. Saya duduk termenung kan. Aku nak buat apa dengan duit ni Itu baru bulan pertama. Dia kata, awak kena chill. Awak tak tengok bulan kedua lagi, 2 kali ganda. Saya cakap, betul ke benda ni berlaku kan? So waktu itu, kalau kita fikirkan enjoy, kita fikirkan memang saya rasa benda tu dah habis lah. Saya rasa Mawi untung kerana Mawi ada penasihat. Istilah penasihat ni boleh jadi kawan, betul, boleh jadi orang yang berkhidmat dengan Mawi. Kalau kita tengok ketika ni, ramai juga orang yang di atas ni yang dikelilingi oleh mereka-mereka yang istilah saya semut. Semut akan keliling kita apabila kita ni ada gula. Kan? Jadi kita bila dah tak ada gula, tak ada manisan ni, semut pun dah tak nak kita lah. Dan Mawi beruntung kerana Mawi bukan dapat semut. Semut pun banyak. Semut pun banyak juga. Semasa semut juga. Tapi tak apalah, tu kita tak payah cerita lah kan. Itu cerita lama ni. Kita nak cerita supaya orang boleh mendengar kita ni. Orang boleh, kita patut buat sesuatu dalam kehidupan kita. Itu yang saya nak impak daripada kerusi goyang ni. Kerana kita tak pernah hidup dalam keadaan stabil sentiasa. Betul. Kerusi tetap akan bergoyang. Betul. Jadi saya nak tanya Mawi, bila penasihat menasihati ni, kadang-kadang orang nasihat kita pun kita tak nak dengar. Aku artis, aku punya duit lah, ikut suka aku lah. Apa yang tergerak untuk Mawi kata, sebenarnya betul dia cakap ni, aku kena buat sesuatu. Apa yang menggerakkan jiwa, hati nulari ni? Sebenarnya kalau nak cerita pasal orang sekeliling yang bagi nasihat ni, terlalu ramai. Dia balance lah dengan semut tadi tu, yang bagi kesempatan nak meminjamnya dengan macam-macam lah. Semut masih ada ke? Masih ada. Masih ada kan. Tapi itu tak apalah, benda tu yang perlu kita lalui lah kan. Itu proses lah, dia panggil proses. Jadi sampai satu hari sahabat saya ni cakap, tolong beli rumah sebelum apa-apa terjadi. Tolong beli rumah. Saya cakap, beli rumah nak apa, tak payah, sewa je lah. Sebelum tu saya sewa. Sebelum duit kau habis, kau beli rumah. Inilah harta yang kau ada. Dia kata kan, satu hari nanti kalau orang dah tak nak panggil kau nyanyi, orang dah tak hirau pasal kau, waktu tu kau akan menyesal apa semua. Dan kawan saya ni pun dah meninggal lah, arwah ni. Dan dia memang kawan kampung saya yang saya kira waktu dulu pun dia ikhlas dengan saya, kawan dengan saya. Masa susah dia ada, masa susah dia ada, dan selepas AF tu pun dia tetap ada dengan saya. Dan saya nampak dia langsung tak pernah ambil kesempatan atas saya. Alhamdulillah. Dia sendiri offer, kalau kau nak ambil aku tolong kau kerja, silakan lah, takut tak kisah apa gaji berapa. So saya memang ambil dia datang KL, duduk dengan saya kat rumah tu, tolonglah apa yang patut. Dan gaji pun saya tak pernah kata aku bagi kau macam ni, tak. Kalau bulan ni banyak income saya bagi dia banyak juga. Dia jadi macam itu. Dan dia sangat jujur, dan dia orang yang selalu nasihat saya tentang untuk masa depan. Tapi dia pun sebenarnya orang yang bukannya orang senang ke. Dia sendiri pun tak ada rumah, dia sendiri pun tak ada kenderaan, tapi dia boleh bagi nasihat macam itu pada saya. Sampailah saya beli rumah. Dan Alhamdulillah
sampai sekarang saya duduk dan bersama isteri, bersama keluarga mentua, semua duduk rumah tu. Kadang bila tengok rumah ni, saya teringat arwah kawan saya tu lah. Besar pahala dia. Ya, Alhamdulillah. Jadi bukan aset saja yang penting sebenarnya, Mawi. Betul. Saya baru-baru ni, saya pun terfikir masa depan saya. Sampai saya terfikir, saya tidak mengatakan bahawasanya anak-anak ini yang akan menjaga kita. Saya dah tak pergi pada template tu. Template tu maksudnya dulu kita punya pemikiran ada anak-anak akan jaga kita sampai ketikanya apabila kita tidak mempunyai kudrat lagi, anak take over jaga kita. Tapi template saya ketika ini tak. Template saya adalah mengatakan sampai bila-bila kau kena jaga diri kau sendiri. Maksudnya saya kena fikirkan pada satu status, maknanya income bulan-bulan yang mana ada orang yang saya boleh peruntukkan keuangan saya dengan dari segi menjaga saya, dari segi orang kata bersihkan rumah dan sebagainya. Kalau kita tengok package-package ini di Lembah Kelang dia cukup banyak, dan saya tengok package ini tidak ada yang kurang daripada 5,000. Kadang-kadang saya terfikir selepas saya tidak ada kemampuan lagi untuk bekerja, maksudnya saya perlu mencari pendapatan sekurang-kurangnya 5,000 untuk saya survive. Maknanya tak menyusahkan orang lah istilahnya, tidak menyusahkan orang. Jadi saya mikirkan macam mana nak buat benda tu? Boleh tak kita dapat income pasif 5,000? Saya tak tahu dari segi Mawi, dari segi artis mungkin dia dapat sedekap depan mata, ini duit engkau. Pandai-pandai lah ada buat lari sikit ke sana ke, buat lari sini sikit ke. Macam mana tu? Betul. Dekat sini bila rezeki tu datang dengan sekali banyak, macam sekali bab tadi tu, kita kena bijak untuk pecahkan. Kita kena bijak untuk orang panggil apa, beranakkan duit tu lah. Dan waktu tu pun ASB tengah up, tengah baik. Lepas tu pula saya kebetulan memang saya anak peneroka. Jadi peneroka Felda ni dia ada koperasi permodalan Felda yang memang dibagi khas untuk peneroka dan anak-anak peneroka, dengan dividen setiap tahun agak tinggi, lebih tinggi daripada ASB. Jadi ketika itu keluarga saya sendiri pun dah selalu nasihat saya supaya ambil peluang ni, duit yang ada ni duduk simpan parking dekat KPF ni, dengan persen masa tu dividen dekat 16% setahun. Lepas tu pun saya cakap, oi, ni okey juga ni kan. Sebab dalam family tu dia tak boleh semua anak peneroka masuk. So kalau satu family tu satu nama, masa tu saya fikirkan, okey, ini kalau dia dividen ni untuk family aku lah. Dekat situ saya dah asingkan, ASB pun saya dah asingkan. Jadi benda tu dah letak gitu, saya lupakan. Bila saya lupakan, rupanya selepas 10 tahun saya tengok, okey, ada kat sini, dia ada kat sini, ada kat sini. Dia dah lebih daripada mula-mula letak. Dah lebih daripada mula letak. Dan waktu itu kita dah dapat rasakan kita punya job dah mula slow. Macam doktor cakap awal-awal tadi. Kita punya job dah mula, hari ni tak ada kerja, besok tak ada kerja. Hari ni tengok jadual dah lompong-lompong. Dulu 3 tahun, setahun dah penuh kan. Dia dah lompong-lompong. Jadi ketika itu saya fikirkan, macam mana saya nak beranakkan lagi duit ni. Saya mula dengan bisnes. Sebab saya nampak dalam industri hiburan ni bukan saja menyanyi tu boleh buat duit. Dalam industri hiburan ni dia macam-macam kita boleh cuba. Contoh macam saya dah mula berlakon. Bila berlakon tu saya dah mula tengok cara produksi bekerja, kru bekerja. Macam mana nak jadi toke filem, nak jadi toke produksi. Waktu tu saya belajar dengan apa yang saya lihat lah. Mawi ni beruntung kerana bukan sekadar itu, Mawi punya pemikiran inovatif. Mana tahu apa akan terjadi, boleh maknanya predict akan datang tu macam mana. Bersedialah orang kata menyediakan payung sebelum hujan lah. Saya nak pergi balik pada koperasi. Bila Mawi sebut koperasi bagus, cantik. Tapi sesama artis ni, ada tak koperasi yang mana artis boleh letak duit dan menjadi satu dana pasif? Itu belum ada lagi. Mawi boleh jadi penggerak. Kalau InsyaAllah, nampak benda ni sudah InsyaAllah ni satu idea yang sangat bagus. Sebab saya pun sebenarnya tengok juga tau, macam sekarang ramai artis-artis yang mungkin yang dah lama, yang veteran kan, yang berjaya Alhamdulillah. Yang kita tengok sekarang hidupnya nampak struggle lah. Betul. Semakin susah. Memang daripada dulu pun sewa rumah, sampai sekarang sewa rumah. Lepas tu job tak ada, lakonan tak ada orang panggil berlakon, tak ada orang panggil nyanyi, sampai kena halau daripada rumah. Kadang kita dengar cerita ni kita sedih, sangat sedih. Saya pun terfikir kat macam mana cara saya nak membantu juga dalam industri ni kan. Lebih-lebih lagi kepada artis-artis lah, selebriti kan. Tu yang kadang-kadang bila saya buat satu filem ataupun buat satu program TV drama kan, saya fikirkan banyak tau. Saya rasa macam nak panggil dia ni, nak panggil orang ni, nak panggil ni, tapi kita tak boleh panggil semua. Betul. Itu tujuan kita membantu. Saya nak pergi pada BBNU, artis-artis baru. Zaman sekarang ni orang kata artis ni terlampau ramai. Sebab saya pun dah tak kenal. Berselisih saya kat studio, tegur bang doktor apa semua kan. Tapi lalas saya tanya orang sebelah siapa. Sampai dah tak kenal kan. Jadi terlalu ramai kan. Jadi
saya kadang risau juga bila BBNU ni, kalau kita tengok dia punya follower, pasal dia zaman media sosial ni berjuta. Tapi kalau kita cek balik, mungkin daripada 100 orang yang ada di tahun akan datang tu, tinggalnya mungkin dalam 20 orang dalam pesada yang sama, orang yang daripada batch yang sama lah, batch yang sama, kerana berlaku pertukaran batch yang baru, orang lain pula naik dan sebagainya. Dan saya tertanya-tanya, katakanlah yang 80% ni hilang, apa terjadi pada mereka? Itu yang selalu saya tertanya. Jadi kalau Mawi tadi, elemen yang paling penting sebenarnya ialah tentang penasihat. Kalau mungkin ada budak BBNU ni kalau jumpa Mawi, saya rasa benda pertama Mawi nasihatkan adalah benda yang sama. Ya, betul. Kebanyakannya kalau saya duduk sini, saya tanya, dah beli rumah? Saya itu hari terjumpa Ryan Bakri. Saya Ryan Bakri kan. So dia kan tengah popular semua. Dan saya pun ada ambil dia berlakon dalam saya punya super telemovie Zem Al-Kazim, cerita Ustaz Kazim. Saya tanya dia, Ryan, dah beli rumah dah? InsyaAllah bang, insyaAllah bang, tengah plan beli rumah dulu, apa-apa beli rumah dulu kan. Jangan fikir nak beli kereta tu, beli kereta ni. Tak apalah, kereta untuk kegunaan tu okey, tapi beli kereta sampai 3-4 biji tak perlu. Sebab kereta ni akan jadi besi buruk. So rumah. Satu lagi, beli emas. Beli emas gold bar 999.9. Jangan beli 916 je kan. 916 beli untuk bini tak apa. Yalah, untuk perhiasan. Beli emas pun salah satu kita punya invest lah, duit kita tu, supaya duit tu lebih beranak. Sebab harga emas ni akan sentiasa naik kan. Saya rasa untuk dunia artis ni, kita memerlukan kepada orang-orang yang boleh beri nasihat sebegini. Financial planner lah istilah dia mudah kan. Nanti dengar pula ramai pula financial planner kat luar ni hubungi Mawi dan sebagainya kan. Bukan maksudnya begitu. Maknanya mereka perlu ada satu ilmu supaya boleh mengawal kewangan mereka. Betul. Dan jangan terkejut bila dapat satu bab dalam dia kan, depan mata kita jadi orang kata ralit kan. Kata tengok, duit banyak ni apa risau. Duit bukit dia kata tak habis kan. Tapi kalau boleh satu hari nanti kan, mungkin ada persatuan memang banyak, tapi tentang yang boleh nasihatkan tentang kewangan supaya ada hala tuju dan nampak bahawasanya kita hidup tak selama-lamanya mewah. Betul. Kalau Mawi boleh satu hari nanti mengusulkan benda ni, ataupun satu syarikat khas, siapa saja artis-artis baru ni kan, engage, ambil dulu. Bukan kita nak charge pun, ini benda yang perlu. Janganlah rasa shock sangat dapat orang kata follower yang ramai, duit yang banyak, pergi sana sini orang nak selfie dengan kita. Tapi kalau macam ayat saya lah, orang kalau kira berapa ramai orang selfie tu dan kita rasa popular, boleh atau tidak gambar selfie tu kita bawa pergi bank, kita bayar hutang kita. Kalau benda tu laku, silakan. Kalau benda tu tak laku, tak payahlah kan. Kena fikir kaedah baru. Jadi ada nasihat baru untuk mereka ni tak Mawi? Terutama BBMU selain daripada beli rumah tadi tu lah. Itu saya cakap tadi, niat utama kita sebenarnya masuk dalam bidang hiburan ni, nak jadi artis ni sebenarnya apa? Kalau hanya kejar populariti semata-mata, dia tak akan kekal. Kita kena bijak, macam doktor cakap tadi, kena inovatif, kena kreatif, kena fikirkan macam mana kita boleh cari jalan untuk kita bertahan, dan macam mana cara kita untuk memberanakkan duit tu. Saya jadikan satu faktor lagi untuk Mawi, mungkin pilih pasangan yang betul. Sebenarnya itu pun salah satu. Dan Alhamdulillah, walaupun pada awalnya dulu pasangan pilihan saya ni ditentang hebat, saja tropek sikit. Waktu saya ambil keputusan untuk bernikah dengan isteri saya sekarang, ditentang hebat, sangat-sangat hebat. Soalnya keliling saya ni datang semua bagi tahu, kau takkan kekal punya ini kaki kikis ini kaki santau, kaki sihir. Waktu itu orang dah hentam saya kiri kanan atas bawah. Sedangkan family saya, mak ayah saya okey, dia redha dengan pilihan, dan kita pun dah berbincang. Semut-semut yang lebih Semut-semut lebih. Semut-semut ni lebih. Kau nanti tinggal spender je kau kahwin dengan dia ni. Serius lah kau orang ni. Habis menikah kau orang kan kawan aku, tapi kenapa kau orang boleh sampai macam ini kan? Ni yang sampai lari daripada saya pun semua sebabkan pilihan saya ni. Tapi Alhamdulillah, ni semua atas Allah punya izin, Allah punya kuasa. Dan saya nampak pilihan saya ni dan yang Allah dah tentukan ni adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Sebab isteri saya ni seorang yang sangat jimat. Saya ni jenis pemurah. Saya ni sebiji ikut perangai bapak saya.
Kalau jual durian, bapak saya boleh bagi durian tu semua kat kawan-kawan dia. Bawa balik RM5 je. Sepatutnya bawa balik RM300. Mak saya kira bawa balik RM5. Maksudnya saya belajar pemurah tu dari bapak saya. Kalau orang nak minta duit kat saya bagi. Orang nak pinjam, saya bagi. Main bagi je tu. Saya senang percaya dekat orang. Tapi bila saya dah berkahwin, isteri saya ni yang akan selalu nasihatkan saya. Bukan kontrol, dia akan menasihatkan saya. Ni duit ni tak boleh ni, bazir ni. Dia beli ni, bazir ni. Dia orang ni tak boleh percaya ni. Dia selalu ingatkan saya benda tu. Saya nak ulang balik, sebenarnya pasangan tu cukup penting. Sebenarnya ramai orang dia tidak nampakkan pasangan ni sebagai satu kriteria yang cukup penting dalam kehidupan. Dia merasakan dia nak tambah glamour. Betul macam Mawi sebut tadi lah. Niat tu apa dia. Kalau niat kita tu lain, jawapan dia tetap lain. Kalau niat dia begitu A, jawapannya adalah menjadi A juga. Tapi kalau kita cari pasangan kerana kita fikirkan inilah pasangan yang terbaik untuk kita, dan bukan kita nak hidup sehari dua, setahun dua, kita nak hidup selama-lamanya, dan supaya kita tak susah, maka carilah seperti mana yang kita nak. Dan isteri saya juga sebenarnya yang banyak mengajar saya tentang bisnes. Sebab dia sangat bijak dalam bisnes. Saya tak bijak dalam bisnes. Kita ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Dan kat situ saya nampak, rupanya isteri saya ni dilengkapkan. Saya untuk dia dan dia untuk saya. Melengkapi antara satu sama lain. Sebenarnya cerita ni, saya nak cerita benda lain sebenarnya. Saya nak cerita tentang biografi Tan Sri P. Ramlee. Kita tahu seorang yang sohor, istilah kita lah, cukup popular. Bagaimana orang sebut Tan Sri P. Ramlee, nama yang cukup impak daripada dulu sampai sekarang. Kesan-kesan terhadap penghasilan beliau itu. Tapi di hujung nyawanya itu adalah sesuatu yang agak menyedihkan. Kalau kita tengok ketika dia meninggal pun dalam keadaan orang kata, istilahnya saya pakai quote and quote, susah. Ketika itu duit adalah cash, dalam wallet, dalam beg duitnya itu adalah orang kata tak ada lah istilahnya. Ikut pembacaannya adalah seperti yang Mawi cerita, orang cukup memurah. Gaji dia boleh dibagi pada orang begitu saja apabila melihat orang dalam keadaan susah. Jadi ini yang saya fikirkan ketika ini. Orang artis ni, orang nampak mewah. Orang nak, bila orang kata, contohlah minta maaf Mawi, orang kampung nampak aku tak ada duit, cari Mawi lah. Mawi orang kampung kita ni gulai Pak Andap tersebut kan. Jadi dia boleh bantu. Itu pemikiran masyarakat sekeliling. Tapi lama mana kita boleh membantu supaya kita tidak rebah. Ini yang paling penting dalam status sebagai artis ini. Kita nak bantu, pada masa yang sama kita tak nak rebah, dan kita tak nak orang kata akhirnya bukan kita membantu orang tapi kita menyusahkan orang sekeliling. Saya nak sentuh sikit tentang Tan Sri P. Ramlee kan. Saya pernah duduk dengan Allahyarham Datuk Aziz Satta. Datuk Aziz Satta pernah cerita tentang pemurahnya P. Ramlee ni. Waktu tu syuting, jadi ada seorang kru datang dekat P. Ramlee, dia kata, "Bang, cantik lah jam abang. Buka, ambil lah." Dia bagi terus. Dia bagi terus. Kalau kita tanya apa kat P. Ramlee akan bagi terus. Itu karakter P. Ramlee punya pemurah. Bang, cincin. Ni tak boleh bagi. Sebab saya tak sampai atas P. Ramlee. Terus saya tak tahu. Lepas tu pula, kalau kita tengok tadi macam doktor kata, pengakhiran P. Ramlee dalam keadaan yang sangat, kata doktor cakap dalam keadaan susah. Betul lah tu. Untuk generasi family dia tu, anak-anak dia apa semua. Dan sepatutnya kalau kita tengok dari segi dia punya pendapatan filem dia yang sangat luas. Tapi waktu itu P. Ramlee dia bertindak sebagai pengarah dan penulis skrip dan pelakon sahaja. Dia bukannya pemilik filem itu. Jadi kat sini sebenarnya saya pun belajar daripada cerita P. Ramlee tu. Harta intelek tu penting. Harta intelek tu penting. Dan sebab itulah saya tubuhkan syarikat Mawi World Entertainment. Dan saya produce, saya terbitkan drama, program-program TV, filem. Dan rights itu adalah rights MW Entertainment. Maksudnya lagi dijual, selagi itulah Mawi World Entertainment yang akan dapat. Betul. Sebab dulu P. Ramlee dia bekerja di bawah Shaw Brothers. So semua tu orang lain yang dapat. Orang lain lah yang dapat. Company itulah yang dapat. Itu yang saya belajar lah. Kan. Jadi kita nak katakan sebenarnya artis ni bakat ada, tapi kadang-kadang ilmu tu tak ada. Minta maaf ayat mungkin ada yang terasa dengan benda ni kan. Kalau Mawi tak didedahkan tentang ilmu perlu simpan duit, mungkin tak sekini hari ni. Betul. Kalau Mawi tidak didedahkan tentang ilmu bahawasanya copyright, harta intelek itu penting, mungkin Mawi tak berada dalam keadaan begini ketika ini. So kalau Mawi tidak didedahkan dengan kepentingan bahawasanya masa depan kita ini perlu ada perancangan tertentu, mungkin Mawi tidak berada di sini pada hari ini. Bagaimana tiga elemen ni kita nak cerita pada yang orang-orang yang generasi bawah-bawah kita ni, terutama BBNU ni. Kita tak nak nanti mereka ni satu hari kelak kita nampaknya seperti hilang kemudi.
Tak tahu ke mana, dan tak ada arah tujuan. Semut-semut dah hilang. Semua dah hilang. Semua dah hilang. Dia akan lari. Takkan dia nak tinggalkan beban itu kepada golongan yang sama-sama artis. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Mawi rasa kita perlu lakukan sesuatu dalam keadaan segera supaya BBMU ini tidak, orang kata, menerima nasib yang sama, yang malang pada mereka-mereka yang sebelum kita. Sebenarnya benda ni terletak kepada diri kita sendiri. Dia atas kesedaran kita sebenarnya. Kan? Waktu kita senang tu, kita sedang diuji. Sebenarnya waktu kita susah pun kita sedang diuji. Istidraj ni orang tak nampak. Jangan ingat waktu susah saja kita diuji, tapi waktu senang tu pun sebenarnya kita sentiasa diuji. Sebenarnya nak tengok sejauh mana kita ni lupa ke, masih lagi maintain, masih lagi pijak di bumi yang nyata ke, ataupun dah fly, dah terbang tak tahu kat mana kan. Dan lagi satu pula, dengan umur yang muda ni, jangan ingat umur muda ni kita boleh hidup lama. Sebab sekarang pun kita dah tahu dah, berdulu lagi kadang-kadang umur yang muda-muda pun tiba-tiba pergi, meninggal kan. Tentang perancangan tadi tu, kena ingat untuk masa depan, sebab kita ni tak akan kekal duduk kat situ. Saya pernah duduk di Anugerah Bintang Popular 3 tahun berturut-turut sebagai bintang paling popular waktu itu, 2006, 2007, 2008, dengan undian yang tak sama. Untuk tahun pertama tu dia tinggi, dan tahun kedua tu dia rendah, dan tahun ketiga tu dia rendah lagi, tapi still bintang paling popular lah. Dan saya kaji tu, kenapa peratus undian ni turun. Maksudnya orang dah mula kurang untuk mengundi kita waktu itu, sebab ada ramai orang lain masuk, pendatang-pendatang yang baru kan. Selepas saya 3 tahun, Nabil naik bintang paling popular setahun kan. Itu tahun keempat je orang lain, saya cakap. Ketika itu sebenarnya saya dah mula sedar, kau kena ingat ni weh, ni tak kekal ni, kau tak kekal ni kan. Lain lah kalau makin naik mungkin makin lupa. Mungkin orang tak perasan peratusan undian tu, saya yang tahu kan. Sebab dia orang sebut kan, dia menangi oleh kan sebanyak 550,000 undian. Nak senyum pun dah tak berapa nak senyum dah. Dia dah turun lah. Turun lah kan. Tapi Alhamdulillah dia menang kan. Waktu tu kita sentak tu, kita ada dalam diri, tapi saya tak pernah cerita kat orang. Saya cakap, undian dah turun ni kena buat something ni. Ini eksklusif untuk kursi goyang ni kan. Tak nak cerita dengan orang, banyak cerita ni. Ya. Tapi saya nak cerita satu, bukan nak cerita pasal pencen ni. Kadang-kadang orang lupa tentang ilat. Ilat ni kecelakaan yang menimpa ketika kita masih dalam keadaan up ni lah kan. Contohlah, Mawi tengah up ni, tiba-tiba kan kita tak tahu kecelakaan yang menimpa kita kan. Boleh jadi accident dan sebagainya. Kalau kita zaman dulu orang tak pernah kisah tentang insurans. Mungkin zaman sekarang ni orang dah nampak insurans itu satu kepentingan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawasanya untuk artis ni kita ada perkeso untuk artis. Bayaran bulanan tu dalam RM56 aja. Jadi kalau jadi apa-apa ketika bekerjaya sebagai artis ini, kita akan dapat cover lah. Pencen ilat dipanggil. Pencen ilat mungkin tak banyak, mungkin dalam 3,000 dan sebagainya, 300 ke 3,000 begitulah. Tak boleh nak saya sebut secara spesifik, bergantung pada kasus-kasus kes-kes tertentu. Tapi ini bagi saya adalah satu inisiatif yang bagus. Tapi kadang-kadang bila saya cakap dengan Mawi pun angkat kening, maknanya benda ni tak diwawarkan secara cantik. Supaya jadi artis ni pun kata ada ke? Ada. Dia betul, macam betul. Tu. Jadi kadang-kadang kita pun fikir juga benda tu ada. Tapi disebabkan kita ni tak ada ilmu tadi, pengetahuan tadi, dan tidak didedahkan benda ni boleh membantu, menyebabkan kita iya ke? Kan? Tapi saya rasa orang-orang macam Mawi ni patut dia menjadi ikon kepada orang-orang baru. Selain daripada rumah ni, perkeso ataupun kita slash lah, insurans ini benda yang cukup penting. Kita tak betul. Nampak benda akan datang ni kan. Kalau orang kata kereta boleh ada insurans, rumah pun kita beli insurans, kenapa tak beli insurans untuk diri kita sendiri kan? Jadi pun bukan saya nak promote insurans, saya bukan ejen insurans kat sini kan. Saya memikirkan bahawasanya itu antara kaedah yang boleh kita buat lah kan. Okey Mawi, kita recap. Yang pertama, untuk jadi artis ni, kita pertama kena tahu niat. Setuju, saya sangat setuju. Jangan suka-suka nak jadi artis tanpa kita tahu kenapa kita nak jadi artis. Duduk termenung sekejap, lay back, sandar di kerusi, tanya diri sendiri, kenapa kita berada dalam dunia ini? Dapat jawapan, barulah kita tahu jalan seterusnya. Tapi kalau jawapan anda memang kata nak glamour sekejap-kejap, kita tak payah bincang lah. Tutup buku lah. Kita dah tahu dah bahawasanya nak duduk sekejap, nak bagi orang kenal kita, selesai. Itu yang pertama. Kalau anda merasakan menjadi artis ini sebagai satu kerjaya yang anda rasa inilah potensi untuk diri anda
Anda jangan hanya memikirkan untuk hari ini ataupun besok. Anda perlu mempunyai perancangan lebih daripada 5 hingga 10 tahun. Kerana masa hadapan kita tidak tahu. Studi Mawi kata tadi, kita dapat duit mungkin sedegap bab depan mata kita. Tetapi mungkin lepas ini tidak ada yang mendatang. Dan ketika itu kita terpinga-pinga, tak tahu apa yang terjadi. Dan saya pernah menyatakan bahawasanya kesihatan mental cukup penting. Kerana apabila kita dalam keadaan distress, tak ada kerja, tak ada job, tak ada duit, dengan kewangan yang tidak kukuh, tekanan daripada keluarga, tekanan daripada kawan-kawan dan sebagainya, akhirnya kita menyendiri. Kita tak keluar rumah. Jadi kesihatan mental juga perlu dijaga. Jadi murung Murung. Betul, kerana semut-semut semua dah hilang. Dah tak ada siapa murung lagi mengurung. Lala sekali bercakap dengan semut. Bercakap dengan semut yang betul. Jadi nombor 3, saya rasa ilmu. Ilmu untuk menyediakan diri kita di masa hadapan cukup penting. Kita perlu ada kawalan kewangan. Jangan syok dapat duit banyak habis begitu saja tanpa kita ada kawalan yang tertentu. Nombor 4, saya rasakan mungkin cukup penting. Pastikan mereka-mereka yang di sekeliling kita adalah mereka-mereka yang digelar sahabat. Sahabat yang orang kata ketika susah kita nampak dia. Ketika kita menangis juga kita nampak dia. Tetapi bukan ketika kita menangis dia ketawakan kita dan tinggalkan kita. Itu cukup penting. Nombor 5, saya rasa pada masa yang sama, pilih pasangan yang betul. Tak kira lah lelaki atau perempuan, pilihlah pasangan yang betul. Kerana pasangan inilah yang akan menentukan, menasihati kita, menunjukkan hala tuju kita, apa yang kita nak buat. Dan pada masa yang sama, kita mula memikirkan bukan hanya diri kita yang harus ditanggung, tetapi kita ada lagi beberapa buah mulut yang untuk kita suapkan. Macam mana Mawi? Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Dahsyatnya doktor dia tak tulis langsung tau. Dia boleh recap daripada awal tadi tu. Dia keluar satu-satu tu. Tak tulis tu kat sini tu. Kan, mungkin orang yang dengar saja kan, dia tak tahu. So saya rasa dah cukup lengkap lah tu. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak Mawi. Diskusi kita pada hari ini adalah cukup bermakna. Bukan sekadar untuk artis sebenarnya. Ini adalah untuk umum. Bukan sekadar artis yang hidup di dunia ini. Manusia-manusia lain juga hidup di dunia ini. Perlu ada perancangan, perlu ada hala tuju. Kerana kehidupan kita tidak semestinya stabil. Kerana itu kerusi tetap bergoyang.